Selamat pagi Puan. Kami daripada Pejabat Kesihatan Lembah Pantai telah mendapat satu maklumat kes penyakit berjangkit kaki, tangan dan mulut. Jadi kami ingin buat siasatan lapangan lah dan memberi pendidikan kesihatan di rumah Puan. Boleh? Boleh. Sila masuk. Macam mana keadaan adik ni hari ni Puan? Dia sihat dah. Ya sihat dah. Dah 10 hari dia kena dah. Lepas tu mak dia tak hantar sini. Baru hantar hari Senin ni baru hantar. Dah baik baru hantar. Jadi kita ada langkah pencegahan lah Puan. Yang pertama yang kita perlu amalkan adalah menjaga penjagaan kebersihan diri. Itu kanak-kanak perlu mandi 2 kali sehari dan perlu asingkan barang peribadi dia lah. Terutamanya tuala, barang makanan, peralatan peribadi dia lah Puan. Kalau boleh kita asingkan lah. Jangan campur sekali dengan kanak-kanak lain supaya kita nak elakkan benda tu dijangkiti. Langkah pencegahan yang kedua adalah cuci tangan dengan betul. Amalan ini dapat mengelakkan jangkitan penyakit tangan, kaki dan mulut. Antara keperluan untuk mencuci tangan adalah sebelum makan, selepas menguruskan kanak-kanak, selepas menukar lampin kanak-kanak dan selepas keluar daripada tandas. Jadi hari ini kita ada bawa jururawat di mana dia akan menunjukkan kepada Puan cara-cara atau langkah untuk membasuh tangan dengan betul. Okey Puan, saya akan ajar Puan cara cuci tangan dengan betul. Okey. Langkah pencegahan yang ketiga adalah saringan e-keeping ataupun saringan kesihatan di pintu masuk. Ibu bapa digalakkan untuk memeriksa keadaan anak mereka setiap hari sebelum menghantar ke rumah pengasuh jika terdapat gejala-gejala penyakit tangan, kaki dan mulut seperti ulcer di dalam mulut, buah pada tapak tangan atau kaki ataupun demam. Jika terdapat gejala-gejala tersebut, ibu bapa dinasihatkan untuk tidak menghantar anak mereka ke rumah pengasuh. Puan, langkah keempat adalah kebersihan persekitaran. Kawasan rumah perlu sentiasa bersih sebelum dan selepas kanak-kanak datang ke rumah pengasuh. Jadi, tandas juga perlu dipastikan sentiasa bersih. Lampin pakai buang yang telah digunakan perlu dibuang di dalam tong sampah yang bertutup. Pastikan tangan dicuci dengan bersih selepas memegang lampin tersebut. Boleh ya Puan? Okey Puan, sekarang saya akan ajar Puan cara cuci tangan dengan betul menggunakan 6 langkah. Puan perlu mengambil sabun dengan secukupnya. Langkah pertama, ratakan sabun pada kedua-dua tapak tangan. Langkah kedua, gosok pada bahagian atas tangan. Yang ketiga, gosok pada bahagian celah jari. Yang keempat, gosok pada bahagian atas jari. Yang kelima, gosok pada bahagian ibu jari. Yang keenam, buat putaran pada telapak tangan untuk bersihkan kuku. Setelah itu, Puan boleh bilas kedua-dua belah tangan. Kemudian, Puan boleh lap tangan menggunakan tisu ataupun kain yang bersih. Okey, terima kasih Puan. Jom kita ke depan. Saya nak hantar anak, tapi anak saya hari ni dia ada ruam-ruam sikit. Maaf Puan, saya dari Pejabat Kesihatan Lembah Pantai. Saya dapati hari ini anak Puan bergejala ya? Ya betul. Jadi macam ni Puan, saya tak dapat benarkan Puan untuk tinggalkan anak dekat rumah pengasuh lah. Saya sarankan untuk Puan bawa anak Puan ke klinik kesihatan yang berdekatan untuk buat pemeriksaan terlebih dahulu, boleh? Boleh. Okey. Terima kasih. Sama. Puan, langkah kelima, kita akan menunjukkan cara-cara nyakuman yang di permukaan yang tercemar. Pastikan permukaan yang tercemar itu dinyakuman dengan cecair disinfektan yang sesuai. Cecair disinfektan yang berasaskan klorin boleh digunakan kerana ia murah dan mudah didapati di mana-mana kedai runcit dan pasaraya. Jadi sahabat saya akan menunjukkanlah penyediaan cara-cara untuk disinfektan punya atau cara. Untuk larutan untuk Puan disinfeksi lantai dan juga tandas, Puan boleh gunakan dalam nisbah 1:99.
iaitu di mana satu nisbah bahan peluntur yang berasaskan klorin dan menggunakan cawan yang sama, puan boleh menggunakan 99 air yang bersih. Campurkan dan larutkan, lepas tu puan boleh gunakan untuk buat disinfeksi lantai dan juga kawasan tandas. Untuk bahan mainan pula, kita akan gunakan nisbah 1, nisbah 500, di mana satu cawan penuh bahan peluntur berasaskan klorin, puan boleh anggarkan dalam 500 cawan yang puan gunakan air yang bersih lah. Itu untuk bahan mainan, di mana bahan mainan tersebut dicelup dan direndam di dalam air tersebut sekurang-kurangnya 1 minit. Boleh ya puan? Boleh. Puan faham ya? Puan ada apa-apa lagi yang puan nak tanya ke? Kalau kanak-kanak yang bergejala, apa perlu saya buat? Sekiranya kanak-kanak tersebut bergejala selepas dihantar ke rumah puan, puan boleh asingkan dengan segera dan menghubungi ibu bapa kanak-kanak tersebut untuk mendapat rawatan yang selanjutnya lah. Okey puan? Okey puan, ini ada risalah yang berkaitan dengan penyakit kaki, tangan dan mulut lah. Puan boleh dapatkan maklumat dalam ni dan puan boleh bagi dekat ibu bapa kanak-kanak lah yang terlibat. Boleh puan? Boleh. Kalau tak ada apa-apa lagi, terima kasih sebab beri kerjasama kepada kami. Terima kasih ya puan.